السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafa'kan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana masih lagi dipertemukan kita pada malam ni dalam satu slot kuliah maghrib yang kita masih lagi diberikan keizinan untuk terus mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kata kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman di dalam surat Al-Asr dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wal 'asr. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Sebab tu pernah dibincangkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahawasanya antara pendapat yang qaul yang paling rajih, walaupun antara pendapat yang lain kita boleh menakalkan daripada Qatadah, kemudiannya daripada Ikrimah, tapi kita lebih memakai pendapat yang saya rasakan agak sesuai, iaitulah yang disebutkan kata Ibnu Abbas. Dia kata sebab apa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa? Sebab satunya, kalau kata dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan sesuatu, sama ada daripada juzuk bumi atau daripada juzuk langit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala cuba nak letakkan kepada kita daripada satu juzuk kepentingan dalam hidup, cuba nilaikan semula apa yang ada pada masa. Inilah beza kita pada hari ini dengan Allah Azza wa Jal yang kita duk baca pada hari ini, Qul huwallahu ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi dia esa daripada sudut zat, dia esa daripada sudut sifat, dia esa daripada sudut af'al Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bila sebut tentang Allah Subhanahu wa ta'ala esa tadi, antara sifat yang mencakupi daripada juzuk esa tadi adalah wallahu ghaniyun. Allah Subhanahu wa ta'ala dia ada satu sifat, nama dia sifat istighna, sifat maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak pernah tertakluk kepada masa. Sebab tu kalau kata kita tengok kepada akidah Mu'tazilah, mereka menolak daripada juzuk fahaman yang kita ada pada hari ini, iaitu akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab mereka tak boleh terima yang kata Allah tadi ni tak wujud daripada juzuk yang lain daripada manusia. Allah Ta'ala ni kira dengan manusia duk lagu tu sama.
Inilah manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita tentang kedudukan mereka, yang mereka rasakan mereka tadi ada daripada juzuk kebenaran, hakikatnya mereka berada pada jalan yang sesat. Sebab apa? Sebab kalau kata kita tengok, kita hidup pada hari ini tertakluk kepada satu benda, nama dia masa antara dia. Kita berhajat kepada masa. Bila? Tuan-tuan lahir bila dan tuan-tuan mati bila. Itulah takluk yang tuan-tuan perlukan, yang kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini. Kita lahir di atas dunia ini daripada kita tak ada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku yang keluarkan kamu, kata Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah, kata Allah, wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kamu semua ni adalah amwatan, mati belaka. Bukannya kata hidup barang satu pun. Maka bila kata Allah Ta'ala keluarkan kita tadi, Allah Ta'ala kurniakan satu perkara, nama dia masa. Yang al-waqtu kas-sayf. Bila sebut kata masa ini, disebutkan lebih tajam daripada mata bilah pedang. Yang kalau kata kita lewat untuk potong dia, maka dia yang akan potong kita. Hari ini daripada juzuk masalah manusia boleh leka, manusia boleh lalai, manusia boleh alpa dalam dunia dia. Sebab tu kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Disebutkan bahawasanya dua nikmat yang manusia sampai ke hari ini dia tak pernah hargai. Dua nikmat tu tadi apa dia? Yang pertamanya as-sihhah, nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala wujudkan, yang Allah Ta'ala berikan kepada diri kita. Bukti kata orang tak pernah menghargai di mana manusia apabila diserukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dengar khutbah macam nak bergoyang mimbar-mimbar masjid, mana-mana masjid pun pada hari ini. Tapi apa dia kesan khutbah Jumaat yang kita masuk Jumaat dalam pertama dalam bulan Syaban pada hari ini? Sedang ataupun tidak, Rajab telah pergi meninggalkan kita. Hari ini kita berada di dalam bulan yang baru, nama dia Syaban. Tapi apa yang kita jadikan pengajaran, ibrah daripada satu-satu perkara tadi ini? Inilah yang dibuktikan bahawasanya perbezaan di antara orang yang beriman dengan orang yang berada dalam keadaan nilai fasik daripada sudut Islam dia tadi. Pernah disebutkan oleh Al-Imam Syaukani, dia kata bahawasanya manusia kalau kata nak tahu hidup dia tadi ada keberkatan ataupun tidak, cuba lihat kepada ilmu sejauh mana yang dia dapat kumpul. Hari ini Allah Ta'ala beri kepada kita masa 24 jam. 24 jam yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada hari ini. Bukan 24 jam tu tadi kita gunakan untuk Allah. Ada yang kita berada dalam keadaan waktu kita lalai, ada waktu yang kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah apabila kita lihat, Nabi kata kita berada dalam keadaan lalai sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita banyak mana? Yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tinggalkan kepada kita banyak mana? Punya besarnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak boleh letakkan sehari 1 jam. Inilah manusia yang Allah Ta'ala sumpah dengan ayat Quran, wal 'asr. Walaupun pernah disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, yang disebutkan sebagai Al-Asr ini boleh dirojokkan juga kepada makna demi waktu asar. Tetapi qaul ini tidak mendapat kesepakatan para ulama. Daripada sudut ulama tafsir, kebanyakannya lebih meletakkan Al-Asr di sini merujuk kepada masa yang Allah Ta'ala beri kepada diri kita.
Sebab itulah kadang-kadang kita ni mudah leka, kita mudah lalai dengan pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah. Ingat Allah Ta'ala kata, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah Ta'ala kata bahawasanya tidaklah dunia ini melainkan apa yang ada pada juzuk dunia ini tadi, seperti mana yang kalau kata kamu tengok dia merupakan mata, sebagai satu perhiasan yang disebutkan sebagai al-ghurur, merujuk kepada perhiasan yang menipu mata pandang manusia. Sebab tu apabila datangnya Islam, Islam cuba mengisi ruang hidup kita tadi dengan keikhlasan daripada sudut amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita bertakbir pada hari ini dengan kita melafazkan Allahu Akbar. Kita kata Allah Maha Besar. Nak menggambarkan pada sudut zahir hati kita dan juga daripada sudut dalaman kita tadi, tidak ada yang lebih besar melainkan Allah Azza wa Jalla. Tapi hari ini berapa ramai manusia yang menganggap dalam diri dia tadi ada satu perkara yang amat-amat besar. Sebab tu kalau kata kita lihat balik dalam hidup kita tadi, tidak ada apa pun yang kita boleh berasa sombong. Tuan-tuan berdiri dalam saf ni tadi waktu kita nak semayang, orang kaya berdiri dalam saf tu, orang miskin pun berdiri dalam saf yang sama, tidak ada beza. Inilah nilai Islam. Dia cuba membuang dasar-dasar yang boleh meletakkan diskriminasi dalam kalangan masyarakat. Apa yang Nabi buat waktu Nabi sampai di bumi Madinah, perkara yang Nabi buat antaranya membina satu masjid yang disebutkan dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar-dasar takwa. Bila kata datangnya Islam tadi ni, Islam memurnikan keadaan. Antaranya Nabi pernah marah kepada Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar antara orang yang Nabi SAW cukup sayang. Bahkan sebahagian ulama hadis menyatakan bahawasanya Abu Dhar antara orang kanan Nabi SAW. Satu hari Nabi pernah marah kepada Abu Dhar sebab Abu Dhar memanggil kepada Bilal, ya benatas sauda. Bilal anak orang kulit hitam. Bilal ni kalau kata nak ambil kira dengan kita ni, kira kita ni segak banyak daripada Bilal. Tapi kita tak tentu lagi dalam syurga. Bilal jamin syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi pada waktu saat bertemu dengan Bilal, Nabi pernah marah kepada Abu Dhar apabila Abu Dhar mengeluarkan kalam yang kotor. Abu Dhar dengan tujuan ni cuma nak melawak, cuma nak bergurau senda. Dia kata, ya benatas sauda, wahai anak wanita kulit hitam. Berubah muka Nabi SAW. Terus Nabi kata kepada dia, innaka mru'un fikal jahiliyah. Kamu ni satu-satu manusia yang cuba membangkitkan semula sentimen perkauman. Aku dah hapuskan benda tu, kamu datang, kamu cuba bangkitkan semula. Sebab tu hari ini daripada juzuk masa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, daripada usia kita sebelum baligh sampai sekarang ni kita dah baligh, berapa banyak amal saleh yang kita buat. Hari ini kita cuba tengok amal kebajikan yang Allah Ta'ala letakkan depan kita cukup banyak. Tapi berapa ramai yang memilih jalan kebajikan tadi? Berapa ramai daripada kalangan kita yang memanfaatkan hidup dia untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang rata-rata hari ini yang ada ramai ni siapa dia? Orang yang menjadi gunting dalam lipatan, duri dalam daging kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itulah ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada
Bilal bin Rabah, Nabi kata kepada dia, hadithni ya Bilal bi arja amalin amaltahu fil Islam li'anni sami'tu khashfatin alayk baina yadayya fil jannah, kata Nabi. Wahai Bilal, aku nak tanya sungguh-sungguh kepada kamu, ni apa dia satu amal yang hebat yang kamu pernah buat, yang betul-betul berkualiti amal kamu tadi. Bilal tercengang. Sebab bagi Bilal tak ada apa something yang special yang dia buat sepanjang dia berada dalam Islam ni tadi. Maka bila kata jadi macam tu, Nabi bagi tahu kepada Bilal, li'anni sami'tu khashfatin 'alayk baina yadayya fil jannah. Aku pernah mendengar tapak kasut kamu dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bilal orang kulit hitam. Nabi pernah mendengar tapak kasut Bilal di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kita hari ini duduk dalam rumah yang serba mewah, kereta yang serba hebat, kedudukan yang tetap kukuh, ekonomi yang amat-amat hebat. Di mana kita di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah bila kata kita mati esok, Allah Ta'ala akan suruh kita, kubur yang kita duduk tadi, dia boleh menjadi rawdatun min riyadil jinan atau hufratun min hufarin niran. Sebab kata Nabi SAW, kubur itu adalah innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kubur merupakan rumah kamu di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala. Bersediakah kita nak masuk dengan masa kita yang kita buang pada hari ini daripada juzuk sihat kita tadi? Allahu Akbar. Sebab itulah bila sebut kata macam tu, Bilal jawab kepada Nabi, ya Rasulullah, ma amiltu bi arja amalin min anni lam atawadda lam atatahhur bukuran tamman fi sa'atin minal laili wan nahar illa sallaitu ma kutiba li an usalli, kata Bilal. Aku tak ada pun satu amal yang kata spesial ni, tak ada. Tapi aku cuma jaga daripada sudut apa yang Allah Ta'ala sebutkan kepada aku, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada aku, dan aku sempurnakan daripada sudut wuduk aku. Inilah kedudukan Bilal bin Rabah yang Nabi selalu kata kepada Bilal, arihna ya Bilal, hiburkan kita wahai Bilal. Nabi selalu kata macam tu kepada Bilal. Nabi sayang kepada Bilal. Inilah menunjuk kata bahawasanya Bilal sepanjang hidup dia tadi, dia manfaatkan masa dia dalam keadaan sihat dia tadi untuk menekankan tentang soal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita pada hari ini, ramai yang sembahyang, ramai yang sujud kepada Allah, tapi adakah sujud kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang kita kena risaukan pada hari ini. Sebab apabila nikmat kita tadi Allah Ta'ala beri, bukan kata Tuhan nak tengok saja, Tuhan akan tanya balik. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka bila kata Allah Ta'ala buat keluar kita mai duduk atas dunia ni tadi, tidak ada lain dan tidak bukan melainkan Allah Ta'ala nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berapa banyak daripada nilai ahsan, nilai kebaikan yang kita cuba boleh buat daripada juzuk umur kita tadi dengan nilai sihat. Sebab kalau kata sihat kita bawa kepada kufur, habis. Nilai sihat kita bawa kepada kufur, habis. Hari ini kita yang duk semayang pada hari ini, semayang memang kita jaga 24 jam semayang belakang. Zuhur kita salat, Isya kita salat, Maghrib kita salat, Subuh kita salat. Tapi persoalan dia berapa banyak yang kita buat hati kita betul dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab itulah apabila kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang
kepada kita ni tadi tidak lain dan tidak bukan supaya menunjukkan contoh yang paling baik. Maka bila kata Nabi SAW dah tunjukkan contoh yang paling baik, maknanya itu adalah yang terbaik kepada diri kita. Sebab tu kalau kata kita lihat dalam Islam, apabila seseorang itu telah masuk kepada usia baligh, maka dia termasuk dalam kategori mukallaf. Sebab syarat mukallaf ada dua. Yang pertama baligh, yang keduanya berakal. Kalau kata dia baligh tetapi dia tidak berakal, namanya gila, maka dia tak akan tertaklif dengan sekalian hukum syarak taklifi tadi. Hukum syarak taklifi pada hari ini kalau kata kita lihat yang 5 tu: haram, wajib, makruh, sunat, harus. Benda ni tak boleh lari ni. Apabila kita lahir saja mai ke atas dunia, id yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dua ni nanti ada. Yang sebelah kanan raqibun, yang sebelah kiri 'atid. Yang dua-dua ni tadi kerja depa tak ada kerja lain, melainkan mereka akan mengesahkan daripada sudut apa yang telah kita buat dan dibawa amal tadi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hidup kita tadi tak boleh lari daripada berpaksikan kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia suka sangat-sangat lalai ni apa dia? Wal farah, nikmat waktu lapang. Nikmat waktu lapang. Hari ni kita duduk dalam ni lapang, tapi berapa ramai yang boleh bagi penuh masjid? Yang saya paling risau pada hari ni apabila ceramah. Saya mai bulan lepas pasal tajuk dia ceramah. Ceramah ni orang Allahu Akbar ramai. Bila sebut kata ubah kepada kuliah maghrib, tak ada orang. Banyak ni lah. Hak duk gelugok ni muka dia banyak ni lah. Tu pun bukan muka gelugok semua pun, macam Jawa kan, bukan takat kata gelugok saja, macam-macam jenis ada. Nak abang kata apa? Manusia ni kalau kata dengan ilmu dia tadi Allahu Akbar, dia tak boleh nak bersungguh-sungguh. Kalau kata buat pengajian berkitab, saya tak tahulah berapa banyak hak nak buka kitab tu. Kadang-kadang ustaz bawa kitab, anak murid Al-Hafiz dah hafal sedia. Dia duduk belakang, dia tanya, engkau ustaz, macam mana orang tak tahu, dia duduk angan-angan apa, tak tahu kan? Sebab jenis lagu tu ramai. Bila sebut kata kuliah maghrib, yang ni yang kita kena hadir sangat ni. Berbanding dengan ceramah bukan ada apa sangat. Sebab saya paling risau pada hari ni bila sebut kata ceramah mendapat sambutan. Ceramah ni Masya Allah, ramainya orang yang hadir ke ceramah. Tujuan dia apa dia? Satu metod yang saya tengok di Malaysia ni, satu ceramah pasal dia ada lawak. Tuan-tuan pergi ke mana dengan lawak tu? Nyanyian pada hari ini ni. Penceramah habis dah kena jadi penyanyi dah pada hari ini ni. Kalau kata ceramah tak ada menyanyi, pakai tak ada orang lah. Kan? Kalau kata betul duk baca kitab begitu yang tinggal Tok Siap dengan Tok Imam. Tok Imam pasal dia nak jadi imam, Tok Siap pasal nak tutup pintu masjid. Tidak, belah fikir semua sekali. Bukan Siap di sinilah, di Afrika ni. Sebab bila sebut kata dengan waktu lapang ni tadi, dia tak boleh nak manfaat masa. Sebab tu kalau kata boleh duduklah orang-orang tua dalam masjid pada hari ni orang yang hebat. Falaula syaikhun rukak. Kalau tak sabit dengan ada jiwa-jiwa tua, orang-orang tua yang sanggup lagi sujud, yang sanggup lagi rokok, yang sanggup lagi patuh. Wasyababun khusyak. Kalau tak sabit dengan ada pemuda-pemuda yang hati dia tadi jitu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang boleh mai duduk dalam masjid pada hari ini. Wa atfalun rudda'. Kalau tak sabit dengan siapa? Dengan budak-budak yang masih lagi menyusu susu ibu dia. Wal bahain rutta'.
kalau tak sabit dengan binatang yang masih lagi mengandungkan anak-anak dia, Allah Ta'ala kata kepada Nabi, la ja'altus samaa'a min fawqikum hadida. Nescaya langit yang kamu tengok pada hari ini tenang, aku akan tukar bagi jadi besi. Pasal hari ni manusia yang duk jadi kufur tu tak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan depa tak kenal Nabi Muhammad ni hari ni kita ni. Bukan kata kita tak tahu Nabi Muhammad adalah satu manusia yang bersifat dengan sifat Al-Amin. Nabi Muhammad satu manusia yang benar, yang tidak ada kebohongan pada juzuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ini kita yang mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kita menjadi penentang kepada setiap daripada perlakuan daripada juzuk sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita kalau kata kita lihat pada hari ini daripada juzuk masa yang Allah Ta'ala kata manusia ni memang lalai dah, manusia ni memang leka. Sebab umur ini pun kalau kata kita lihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia pernah menyebutkan dalam kitabnya, dalam kitab Al-Ihya, dia kata bahawasanya manusia ni tadi yang kata lalai tadi ada pelbagai peringkat, antaranya lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang paling banyak lah pada hari ini, itu yang dalam Quran dia sebut tentang An-Nas tu, yang dia sebut tentang kumpulan An-Nas, manusia yang disebutkan sebagai diberikan akal tetapi tidak pernah digunakan akal tadi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu Tuhan dia cerita dalam Al-Quran, boleh kata setengah daripada Quran tu tadi ceritanya ke semua daripada juzuk akhirat Allah, nikmat syurga, bagaimana istana di dalam syurga Allah, bagi orang yang taat apa yang dia akan dapat. Semua cerita benda-benda yang basyirah, dan juga ada yang kedua disebutkan sebagai inzar wa nadhira, sebagai yang disebutkan apa, iaitulah peringatan kepada umat manusia. Sebab hari ini tuan-tuan, manusia yang lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini amat-amat banyak pada hari ini. Yang bila kata diserukan nama Allah, nak dapat orang yang betul-betul wajilat qulubuhum, yang kata bergentar hati mereka tadi, Allahu Akbar. Sikit. Masjid banyak hari ni ni. Quran bukan tak ada, duk ada beratus jilid duk ada di masjid ni. Ya, ada yang mushaf biasa, ada yang terjemahan, tapi tak boleh. Dia pun tak mau nak ambil yang berah daripada pengajian Al-Quran. Sebab tu kalau kata kita mengaji dalam Al-Quran, dia kena pakai satu kaedah, apa dia? Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kaedah dalam mengaji ilmu tafsir. Apa dia ni? Yang kata pengajaran diambil daripada bi'umumil lafzi, dengan lafaz yang umum, la bi khususis sabab. Bila kata manusia dia ikut flow Al-Quran, maka dia akan melaksanakan apa yang syariat kata berbanding yang manusia kata. Sebab ada orang dia keliru di antara fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan dia keliru. Kadang-kadang dia boleh cium tangan tok guru dia, kadang-kadang dia boleh salam tangan ustaz dia boleh salam tangan tok syekh dia boleh cakap dengan lemah lembut kepada tok syekh dia, mak dia rumah dia tengking. Yang ni tak faham bahasa lah ni. Mak dia rumah dia tengking, mai tang dekat tok syekh dia tadi, dekat ustaz dia tadi, dekat tok guru dia tadi, dia punya salam, punya cium tangan. Saya tak kata salah, kita nak meraihkan guru tak salah. Tapi kamu mak kamu sendiri kamu layan lebih-lebih korang. Kita sibuk nak bagi zakat kepada orang luar, adik kita sendiri, abang kita sendiri hidup dalam keadaan tak serupa orang. Yang ni yang dikatakan keliru dalam ibadah. Dia buat satu-satu benda yang bukan daripada syariat Islam itu sendiri. Sebab apa? Sebab ibrah daripada Quran tak pernah ambil.
Dalam Quran ni apa benda cerita yang tak ada, semua ada belakang. Kita buka antaranya dalam surah Asy-Syu'ara. Ada kisah tentang kisah Nabi Allah Nuh dengan umat dia, Nabi Allah Syuaib dengan umat dia, Nabi Allah Hud, Nabi Allah Saleh, Nabi Allah Lut, semua ada dalam tu. Yang diceritakan oleh Allah secara jalan ikhtisar. Tapi manusia tak pernah ambil pengajaran. Inilah manusia yang pertama, dia lalai mengingati Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang kedua, dia lalai daripada mengingatkan diri dia sendiri. Dia tak ada langsung waktu untuk diri dia. Diri dia digunakan kerah untuk dunia semata-mata. Satu, memang dia dekat Allah Ta'ala pun memang tak ada dah. Untuk diri dia sendiri pun dia tak pernah fikir pun. Ini pun ada juga ni. Dia kira yang pentingnya apa dia mendapat kekayaan dunia, yang sehinggakan kehidupan dia di dunia pun tak terang mana. Tuan-tuan, kita hari ni kita duk kejap nak jadi kaya. Kaya kita terang mana? Kita kaya hari ni, kaya terang mana? Nak kata kaya macam Fir'aun tak juga. Nak kata kaya macam mana Namrud, tak kaya pun. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Baqarah, dalam juzuk yang ketiga, Allah Ta'ala sebut tentang dialog Namrud dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Namrud dia ada pengaruh. Tapi apa jadi dengan Namrud? Kekayaan dia tadi dengan kerajaan yang hebat, kita tak dapat jadi kaya macam tu pun. Yang ni yang dikatakan, yang kendong apa? Yang di apa cakap? Saya bahasa Melayu ni jangan cakap, dia cakap bahasa Arab selalu. Kan? Tidak pun orang putih. Kan? Pepatah Melayu ni dia kurang sikit lah. Yang dikendong ke? Yang dikendong, yang dikendong tu apa dia? Asyik baik ada jemaah hak pandai bahasa peribahasa Melayu ni kan. Allahu Akbar. Memang tak boleh nak teruskan jugalah. Pasal apa? Pasal tak boleh pi. Yang dikendong duk dekat kendong tu, dia tak boleh nak pi yang berciciran tu. Sebab tu kalau kata kita tengok dengan hari ni, benda yang kita duk cari tak jadi. Sebab tu dalam Quran dia ada satu surah Al-Ankabut. Cuba kita hayati daripada juzuk surah tu. Labah-labah ni dia buat sarang berapa lama? Dia kerja dia buat sarang dia hak tu lah. Sarang dia kuat lah. Mai dik kita sekali lagi kena pula bini hak jenis cerongih tu. Payahlah. Dia duk kira nak buang sarang labah-labah sedia lah. Kan? Ada orang kata jangan buang sarang labah-labah ni, pasal dia tolong Nabi. Kan? Ni pun masalahnya nanti kan. Dia tolong Nabi waktu peristiwa hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk bunuh sarang labah-labah. Pasal dia bagus. Kalau kata lagu tu jenuhlah rumah hang penuh dengan sawang, duk biar lagu tu siapa suruh? Kan? Sebab kita pada hari ini kadang-kadang yang kita duk buat tadi tak ada pun asal macam tu. Jadi labah-labah dia buat sarang dia hak tu bukan kukuh terang mana pun, tapi duk buat situ. Dia pi tang dia buat, dia main tang sini dia buat, tapi buat dia tu setakat mana? Tak ada apa. Kita hak kita punya duk kerja pada hari ni, duit kita tu pi mana? Kaya ke tak? Apa yang dimaksudkan sebagai kaya ni? Makna kepada kaya tidak berhajat kepada sesuatu tu. Macam Allah Ta'ala tu dia ada sifat apa? Sifat istighna. Maksudnya dia tak berhajat dah kepada siapa-siapa pun. Sebab itulah jangan duk terjemah ayat Quran. Banyak saya duk dengar ayat Quran duk terjemah apa dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada kami. Salah ke betul terjemahan tu? Salah tu. Illa liya'budun tak boleh terjemah kepada untuk, dia kena balik kepada makna supaya. Tu kena mengaji dalam ilmu nahwu. Dia Quran ni tata bahasa dia terlampau tinggi. Illa liya'budun, lam kasrah tu disebutkan sebagai lil aqibah wa sairur rahdam dalam ilmu nahwu. Maknanya apa dia? Tak boleh terjemah kepada makna untuk. Kalau terjemah kepada makna untuk, Allah Ta'ala tadi dia buat kita, dia suruh sembah dia. Maksudnya dia berhajat
kepada kita, sedangkan kalau kata kita mengaji dalam ilmu aqidah, wa af'aluhu munazzahun anil aghraq. Allah Ta'ala buat apa-apa tidak ada sebab dan tidak ada kerana. Kita buat semua ada sebab belakang. Tuan-tuan buat masjid ni pasal apa? Pasal nak salat. Pasal apa? Pasang aircon, pasal nak bagi sejuk. Kan? Pasal apa? Makan, lapar. Pasal apa? Minum, dahaga. Selagi mana berhajat kepada sesuatu, itulah nama dia fakir. Jangan duk mengaku kata kita ni orang yang kaya sedia. Tak kaya kita ni. Tuan-tuan boleh kata kita ni kaya? Tak kaya. Kita berhajat kepada Allah. Sebab tu kita duk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, ampunkan aku ni, ya Allah. Sebab apa minta ampun kepada Allah? Sebab Allah maha kaya. Kita ni tak ada apa. We have nothing. Tak ada apa. Kita tak ada apa pun dalam hidup kita tadi. Inilah manusia yang duk kejap pada hari ini, yang Allah Ta'ala kata sebenarnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Nikmat akhirat esoklah adalah nikmat yang sehebat-hebat nikmat. Allahu Akbar. Hak nikmat yang pertama ni tak hebat lagi ni. Nikmat yang kedua tu haknya paling hebat. Sebab tu manusia yang paling cerdik ni siapa dia? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsah. Orang yang paling cerdik, orang yang paling pandai, orang yang paling pintar, orang yang paling hebat, siapa dia? Man dana nafsah, yang banyak menilai diri dia. Yang banyak menilai diri dia, dia senantiasa berfikir di mana aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang hebat. Yang kedua, bukan takat dia duk fikir saja. Kalau kata duk fikir saja, apa tak buat pun tak guna jugalah. Duk fikir tapi hingga duk di kedai kopi sedia ya. Dia nanti main dam. Dekat dia nanti ada dua kitab, Ihya'ul Mukarram dengan Fiqdam. Papan dam dengan papan karam tu mau duk ambil hempuk begitu kepala. Dia tak ada kerja lain lah. Sehari ni 20 kali haji, 15 kali umrah. Dengar haji. Haji apa minta haji nombor tu kok gamak dah. Hidup tak berkat. Tak pernah fikir. Tak pernah fikir langsung ni masalah ni. Dia nak mati, dia tak pernah fikir tentang hakikat di mana dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita risau pada hari ini. Sebab itulah apabila diberikan kenikmatan kepada kita, kita mesti kena berfikir. Dan yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Kita kena buat amal untuk apa? Akhirat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni tuan-tuan main masjid pada malam ni bagus belaka dah. Tuan-tuan main duduk dalam majalisul ilm, kita duduk dalam majlis ilmu, bagus dah? Bagus. Tuan-tuan main ni memang ikhlas sungguh dah. Saya macam-macam reason lagi boleh ada. Sebab tu saya dulu yang akan masuk hidup dalam neraka berbanding tuan-tuan. Tuan-tuan silap-silap terlepas saya dulu nanti pergi terjun duduk kalau kata niat saya tak betul. Sebab tu bila sebut kata niat dengan ingat lain. Kita duk faham kata niat tu apa dia? Niat tu apa yang kita ingatlah dah. Niat daripada sudut lughawi dia asal daripada nawayanwi niyatan. Itu niat. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'li, itu niat. Apa yang terlintas pada juzuk hati itulah niat. Kalau kata ingat lain. Ingat ni dia zakara yadhkuru dhikran. Bila sebut kata ingat ni apa dia? Ingat adalah suatu perkara yang memang kita selalu letakkan daripada juzuk kehidupan kita. Kita ingat kepada Allah apa yang kita buat, kita zikir dengan lidah kita. Kita ingat kepada Allah dengan hati kita apa yang kita buat, kita senantiasa menjaga pengawasan daripada juzuk hati kita. Nah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kita berhenti saat untuk azan. Insya-Allah. Allah
Baik, maka pada ayat yang kedua kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu innal insana lafi khusr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manusia ini ghalibnya semuanya berada dalam keadaan yang lalai, kecuali siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Sebab tu kalau kata kita nak mengaku duduk dalam kategori amanu, beriman kepada Allah tadi, cuba kita tengok balik arkanul iman. Dalam rukun-rukun iman kita tu tadi selesai ataupun tidak? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana konsep yang kata beriman kepada Allah tadi ni? Hari ini ramai yang declare kata amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beriman yang macam mana? Beriman ni adakah cukup dengan kadar kita sembahyang? Beriman ni adakah cukup dengan kita berselawat kepada Nabi? Adakah beriman ini mutlak dengan kata kita tadi lahir sebagai seorang Islam maka kita kata kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Bila sebut kata iman tadi, dia mesti kena membenarkan dengan pengakuan hati dia, dengan lisan dia tadi, dan dia kena beramal dengan daripada juzuk jisim tubuh badan dia tadi. Itu baru nama dia iman. Itu pun kalau kata kita tengok beriman kepada Allah. Hari ini apa yang Allah Ta'ala kata hitam, kita kata putih. Allah Ta'ala kata tinggi, kita kata rendah. Tuhan kata panjang, kita kata pendek. Hari ini banyak manusia macam tu, yang hidup dia tadi kerja dia membangkang Allah Subhanahu wa taala, tak pernah setuju. Daripada sudut zahir dia mengaku beriman kepada Allah. Bayangkanlah nama dia orang munafik ni. Dalam Quran disebutkan bahawasanya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, manusia ni tadi kalau kata kamu jenguk kepada diri dia tadi, kalau kata dia ni orang munafik, dia buat ibadah nampak tu seolah-olah dia nak kata dia buat tadi tu dia nak menipu Allah. Sebenarnya tidak, dia menipu diri dia sendiri. Sebab tu ancaman yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada orang beriman, bukan orang kafir. Orang beriman ni tadi kalau kata dalam pada iman dia pada lidah, hatinya kufur, maka inilah kumpulan munafik. Kalau kata dia bangun untuk dirikan sembahyang pun kata Allah, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Dia bangun tadi dalam keadaan malas, makna hati dia bukan nak salat pun. Tapi sebab apa? Yura'unan nas, sebab dia nak tunjuk kepada manusia yang lain,
wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau kata dia ada ingat pun kepada Allah tak banyak, sikit kata Allah, sikit sangat. Yang lain tu kebanyakannya dia buat bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini baru tentang konsep beriman kepada Allah. Tak masuk lagi beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab. Hari ini berapa banyak yang daripada ayat Quran yang Allah Taala kata innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima, kata Allah. Allah Ta'ala kata innal ladzina kafaru bi ayatina, siapa-siapa yang kufur dengan ayat kami, kata Allah. Ayat di sini kalau kata kita tengok pendapat daripada Al-Imamul Qurtubi dalam tafsir dia Jami' li Ahkamil Quran, dia kata bahawasanya ayatina di sini bermakna sekalian tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Hampa bukan kata hampa tak tengok macam mana langit itu tertegak, macam mana bumi ini ada satu pasak dia, wal jibala autada. Bumi ini dia ada satu pasak nama dia gunung. Hampa bukan tak tengok semua benda tu. Hampa cuba tengok bagaimana terbitnya malam, bagaimana terbitnya siang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, kata Allah. Tapi manusia tengok macam mana mata gelam memasam, tahu? Hari ini yang ramai ni macam mana mata gelam memasam, mata tambang kiat, ikan masin tu betul. Ikan masin ni kalau kata tuan-tuan pibuh depan televisyen suruh dia buat satu conclusion, dia tak boleh buat sampai tersudah. Sebab mata ikan masin boleh fikir apa? Buh ikan termenung lengat tan depan televisyen suruh dia minta pendapat dia. Tobatlah hum, dia tak nak kata apa. Cokoh tengok depan. Manusia jenis lah betul, hak ramai tu. Dia tengok ni tak pernah ambil tahu langsung lah. Hang nak jadi gempa bumi ke? Hang nak jadi bumi nak terbelah ke? Nak jadi apa sekalipun, aku tetap aku, Allah tetap Allah. Duduklah betul. Hak inilah manusia dia ni, dia tak pernah lihat kepada kejadian langit dan juga kejadian bumi, kata Allah. Bahkan sebahagian tu waqtilafil laili wan nahar, apabila berselisih di antara malam dan siang. Siapa yang duk pi jaga selisih tadi ni? Allah Ta'ala suruh manusia ni berfikir. Sebab tu yang dikatakan ayatina di sini bukan mutlak kalam Allah tu, bukan mutlak firman Allah tadi tu. Mutlak di sini adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Dia kata bahawasanya merujuk kepada juzuk tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ini, Allah Ta'ala buat semua benda ni bukan saja-saja. Allah Ta'ala buat nasi daripada beras nak duduk jadi nasi itu bukan dia kata satu kerja kena buat. Berapa banyak tangan yang dah bertukar dah daripada tengah sawah tadi sampai nak bawa ke kelang, daripada kelang nak bawa kepada supermarket, daripada supermarket nak boleh jadi nasi tadi ni. Berapa banyak daripada kalangan kita pada hari ini yang benar-benar cuba menilai semula nak boleh duduk nasi sepinggan dalam pinggan kita tu, berapa banyak manusia punya keringat yang kita dah pakai. Ikan temenung, ikan kembung seekor yang nak duduk dalam pinggan kita tu, berapa kali bertukar tangan baru boleh duduk dalam pinggan kita tu. Yang inilah ya Allah Ta'ala kata wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia ni tadi berada dalam keadaan dha'ifun, bukan kata kuat terang mana pun, tapi menyombong tak kira-kira lah. Cukup banyak hak jenis ni. Yang inilah yang kita risau berlaku kepada kita. Allah Ta'ala kata siapa yang tak setuju dengan ayat kami ni, kata Allah, sawfa nuslihim nara, dengan satu janji pasti daripada Allah. Tuhan kata kelak kami akan hombang dia, kami nanti tomoh muka dia dulu masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saufa nuslihim nara ni kalau kata kita mengaji dalam bahasa Arab bukan kata dok panggil mai masuk dah. Dia nanti humbat muka tertumbas ke bawah dulu. Pasal kita biadab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata dah masuk pergi duduk dalam tu, nak pergi duduk saja ke? Dak. Kullama nadijat juluduhum, setiap daripada kulit mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan bakar. Selepas dah bakar dah kulit dia tu tadi, badalnahum juludan ghairaha, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru. Tujuan dia apa dia? Liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Innallaha kana azizan hakimah. Depa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kata dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allahu akbar. Sebab tu kita pada hari ini bila sebut saja kata kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Taala bagi jadi ini kita mau kena ambil pengajaran. Daripada siang, daripada malam, daripada kering, daripada hujan, daripada miskin, daripada kaya, daripada susah, daripada senang, semua ni kerja buat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila bahas tentang orang beriman ni pun panjang. Dan yang kedua, wa amilus salihat. Amal yang saleh ni apa dia? Antaranya pernah dikatakan oleh Imam Baijuri, dia kata bahawasanya makna kepada amal yang saleh ni apa dia? Sesuatu amal yang dilakukan beserta dengan dalil dan benda itu diterima di sisi Allah, maka itu adalah amal yang saleh. Kalau kata ada dalil pun amal tu tiba-tiba benda tu tak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan daripada sudut amal yang saleh. Sebab tu kalau kata kita tengok pada hari ini dua ayat ni saja, kita ambil pengajaran yang kita kena letakkan dalam diri kita tadi. Manusia satunya tidak ada apa-apa. Manusia keluar di atas dunia ni tadi dalam keadaan serba-serbi, tidak ada apa-apa pun. Sebab tu kita jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut kata kita tadi dalam keadaan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena merendah diri yang kedua kepada siapa? Kepada sesama manusia. Kita tak tahu siapa di kalangan kita orang yang paling hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di kalangan kita orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya tak boleh dakwa kata saya paling dekat dengan Allah, saya tak tahu. Dan tuan-tuan pula jangan pergi kata perasaan tu kira ustaz bukan dia, kira kami ikut. Dah, bukan, jangan seronok sendiri pula. Tak tahu siapa dia yang dikatakan orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita pandang hina, jangan kita pandang buruk kepada orang. Seharusnya bila sebut kata kita ada ilmu, kita kena semakin tawaduk dengan ilmu yang kita ada tadi. Tawaduk ni kena faham. Tawaduk ni apa dia? Dia mesti kena merendah diri tetapi tegas. Kalau kata benda tu salah, salahlah. Kalau kata benda tu betul, maka betul lah. Sebab kita pada hari ini kadang-kadang kita tengok benda yang salah, kita duk kata benda tu tak apalah, pandang baik. Hingga pandang baik sedia ya. Dia nak husnuzan ni pun dia kena tengok ada certain part yang kita boleh husnuzan. Bukan kata semua benda boleh duk husnuzan belaka. Sebab tu bila sebut saja kata kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba kita rujuk balik dalam kehidupan kita. Ada tak hak Nabi kata, hak kita buat yang tak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada tak hak kita memandai-mandai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab kita hendakkan kepada apa dia? Kepada syafaatul uzma, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi buat, yang tu yang kita kena buat. Ni tak lama ni macam mana bulan Syaban dah duk main ni tuan-tuan, tolong hati-hati nak. Kadang-kadang hadis-hadis yang pelik-pelik tu tuan-tuan tolong jaga-jaga. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, dia kata bahawasanya kalau kata ganjaran pahala tu tadi
melampau-lampau sangat, amalan tak teramana, tapi benda tu melampau daripada juzuk pahala yang diberikan. Kebanyakannya, kata Al-Imam Ibn Qayyim, dia kata bahawasanya benda itu termasuk dalam perkara yang maudhu', benda yang tak pernah ada pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kadang-kadang hadis yang kita duk baca pun kita kena rujuk kepada pakar dia, kepada orang yang faham dalam bidang tu. Sebab kita risau pada hari ini, dia start Rejab, dia start Sya'ban, dia start Ramadan. Dia nanti masuklah yang kata Rejab ni bulan siapa, Ramadan ni bulan siapa. Hakikatnya benda tu tidak ada. Yang kata Rejab ni bulan Nabi Muhammad, yang kata bulan Sya'ban ni bulan Allah Ta'ala, bulan Ramadan ni bulan kita. Tak ada sebenarnya benda ni. Tapi kita sendiri yang duk beramal dengan benda tu tadi yang tidak ada asas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu kita tolong berhati-hati dengan setiap perkara yang cuba kita nak masukkan dalam kehidupan kita. Kita takut dalam pada kita melaksanakan ketaatan, tiba-tiba kemaksiatan berganding sama di situ. Yang kedua, kita kena ingat, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hidup dalam zaman yang serba dengan fitnah pada hari ini, zaman yang zahir pelbagai jenis fitnah. Kita kena ingat, ilmu sahaja yang boleh menjadi penanda aras kepada sesuatu perkara. Kadang-kadang benda tu zahir dia nampak macam bagus. Syaitan ni pun dia ada, dia punya trik dia tu. Benda yang buruk dia bagi nampak kata benda tu benda yang baik, benda yang baik dia bagi nampak benda tu macam mana benda yang buruk. Yang ni yang kita risau ni. Itu nama dia talbisu iblis, benda yang ditipu oleh kacamata iblis tadi kepada diri kita. Sebab tu saya nasihatkan kepada kita, mengaji kena sampai mati. Mengaji bukan setakat ada kita ada BA, setakat kita ada MA, setakat kita ada PhD, setakat kita ada profesor, tak cukup lagi. Dia kena mengaji lagi dalam pelbagai sektor, dalam pelbagai bidang pada hari ini, agar kita tidak terus berada dalam kejahilan yang nyata terang-terangan berlaku penipuan. Sebab tu hidup kita yang nak selamat pada hari ini mesti kena berpaksikan kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu saja penyelamat kita pun. Nah, kalau kata lain daripada tu kita tak jamin yang kata kita boleh berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga kita kena ingat, masa yang Allah Taala beri kepada kita ini adalah satu kenikmatan. Dan dia boleh jadi bala pula kepada kita sekiranya kita gagal menguruskan masa dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dulu setakat tu, insya-Allah. Kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid yang sudi menjemput saya buat kali yang kedua. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu dan ketika. Saya minta ampun dan maaf anda kata ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.